Pengertian adab dan ilmu. Adab ialah penilaian kepribadian seseorang melalui perbuatannya seperti sopan santun, kemanusiaan, menepati janji, jujur dan amanah dan sebagainya. Manakala ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik berdasarkan teori yang disepakati melalui beberapa kaedah dalam bidang ilmu tertentu. Orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Jadi manusia dan haiwan berbeza dari segi akal atau ilmu, tetapi tingkat yang lebih tinggi dari ilmu adalah adab. Kerana seberapa banyak ilmu tanpa adanya adab yang baik akan menjadikan manusia itu berperilaku seperti haiwan. Guru berperanan membentuk generasi yang beriman dan cemerlang di dunia dan akhirat. Malah pelajar juga perlu beradab kepada guru kerana guru adalah orang kedua selepas ibu bapa yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lia Zafirah binti Abdul Rahim, bernombor matrik C21A1770. Ilmu boleh diklasifikasikan kepada dua cabang ilmu menurut Islam. Pengkayaan terhadap ilmu-ilmu oleh para sarjana pada zaman tamadun Islam menyebabkan ilmu pengetahuan telah mencukupi ruang kehidupan umat Islam khasnya. Cabang ilmu boleh dibahagikan kepada dua cabang, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang lebih bersifat kepada pedoman umat manusia dan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ilmu fardu ain ialah ilmu asas tauhid atau akidah, ilmu asas membaca Al-Quran, ilmu fiqh, ilmu akidah dan sebagainya. Manakala ilmu fardu kifayah lebih bersifat kepada penyempurnaan hidup manusia, sama ada untuk di dunia maupun di akhirat. Ilmu fardu ain merangkumi dan wajib diketahui oleh semua umat manusia kerana ia lebih kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu fardu kifayah pula lebih merangkumi kepada ilmu yang harus manusia tahu untuk kehidupan seharian. Antara ilmu fardu kifayah pula ilmu sains dan teknologi, ilmu kejuruteraan, ilmu astronomi, ilmu perdagangan dan juga ilmu perubatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, adat menuntut ilmu. Pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Pelajar haruslah memberi fokus terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, sentiasa menawarkan hikmat kepada guru. Sebagai contoh, pelajar membantu guru membawa buku ke bilik guru selepas kelas berakhir. Yang ketiga, sebagai pelajar, kita tidak boleh membantah arahan dan nasihat guru selagi perkara tersebut tidak membawa kepada perkara yang tidak elok. Yang keempat, pelajar haruslah bercakap sopan dengan guru supaya tidak menyakiti hati guru dan menghormati mereka sebagai guru. Dan yang terakhir ialah bertanya kepada guru apabila tidak faham. Oleh itu, pelajar tidak akan ketinggalan dalam sesuatu pembelajaran dan lebih memahami dalam subjek tersebut. Seterusnya adalah kepentingan ketika menuntut ilmu. Antara kepentingan ketika menuntut ilmu ialah menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah ilmu merupakan sesuatu ibadat. Dengan ilmu manusia dapat menjalankan ibadat dengan sempurna, sama ada ibadat umum atau khusus. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang itu tidak akan dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Seterusnya, ilmu mampu meninggikan darjat seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kedudukan seseorang yang berilmu lebih tinggi dan mulia di sisinya. Selain itu, seseorang tidak akan mudah ditipu dan diperdaya apabila mempunyai ilmu dalam diri. Dan yang terakhir ialah memperoleh kerja yang lebih baik. Apabila kita mempunyai ilmu yang tinggi serta pendidikan, kita mampu menjawat jawatan yang lebih tinggi. Kesan mengabaikan adab menuntut ilmu. 1. Dapat menyebabkan hidup seseorang individu itu terombang-ambing dan tidak menentu. Hal ini mampu menyebabkan seorang individu yang kurang berpendidikan akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang mampu dan menjamin masa depan seorang individu. Yang kedua ialah masalah sosial dalam kalangan masyarakat yang semakin menjadi-jadi dan mempengaruhi golongan remaja yang masih bergelar pelajar sekolah. Antara masalah sosial yang sering dilakukan pada zaman ini adalah mencuri,
merokok, mabuk pada bawah umur, membuat maksiat, menghisap dadah dan protes sekolah. Ini merupakan contoh masalah sosial yang sering menjadi buah mulut masyarakat sekarang yang merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga ialah dipandang rendah oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat menaruh harapan yang tinggi untuk membantu mereka. Selain itu, menganggap kehadiran mereka tidak penting lagi. Yang keempat, peningkatan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Taraf kehidupan rendah, berlakunya masalah kemiskinan dan kehidupan yang tidak menentu. Yang terakhir ialah daya saing tenaga kerja menjadi rendah. Ia menjadikan peluang untuk menjawat jawatan yang lebih baik tidak mampu menjadi kenyataan dan hanya bekerja di peringkat bawahan. Saya, Intan Nurwaida binti Yuslina Memetrik C21A1745 akan membentangkan tajuk saya iaitu cabaran dalam menuntut ilmu. Yang pertama ialah ingin menjadi terkenal. Contohnya, kadang-kadang terdetik di hati kita yang kita ingin mendapat nombor 1 ataupun menjadi juara dan dikenali oleh orang ramai. Dengan itu, ianya akan menyebabkan niat asal kita terpesong, iaitu kita belajar hanya untuk menuntut ilmu dan berjaya di dunia dan di akhirat. Yang kedua ialah terlalu memberikan banyak alasan. Sesetengah pelajar memberikan banyak alasan dengan menyatakan alasan seperti pelajar itu menggunakan tiada peralatan yang mencukupi untuk membuat assignment, seperti tiada laptop yang canggih seperti pelajar lain. Oleh itu, ianya akan menyebabkan pelajar itu memberikan terlalu banyak alasan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ialah bosan dalam menuntut ilmu. Sesetengah pelajar merasa bosan dalam menuntut ilmu disebabkan mereka tidak meminati subjek yang mereka pelajari. Oleh itu, mereka akan bersikap sedemikian. Dan yang terakhir ialah mereka merasa merendah diri. Hal ini berlaku mungkin disebabkan pelajar itu datang dari keluarga yang serba kekurangan, iaitu tiada peralatan yang mencukupi berbanding pelajar lain yang datang daripada keluarga yang lebih kaya. Oleh itu, ianya akan menyebabkan pelajar berkenaan merasa diri mereka lebih rendah berbanding pelajar lain. Oleh itu, ianya menjadi salah satu cabaran dalam menuntut ilmu. Sekian. Kesimpulannya, sebagai seorang pelajar, kita seharusnya menjaga adab dengan guru supaya ilmu yang disampaikan oleh guru mendapat berkat. Ilmu ialah kunci kejayaan untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita amat digalakkan untuk menuntut ilmu agar ia dapat menerangkan kehidupan seseorang yang gelap dan jahil. Dalam agama Islam, menuntut ilmu dapat melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Ilmu akan menghindarkan manusia dari terjerumus untuk melakukan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Jadikanlah ilmu yang dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus melakukan maksiat dan dijadikan sebagai senjata dalam mematahkan serangan musuh Islam. Maka kita seharusnya menjaga adab ketika menuntut ilmu dan memperbanyakkan lagi ilmu pengetahuan, kerana mencari ilmu dengan lebih tidak rugi, malah dapat meluaskan lagi ilmu yang kita ada dan digunakan pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih.